Bab ke-14, orang yang tidak suka kembali kepada kekufuran seperti mana dia tidak suka dirinya dicampakkan ke dalam api adalah kerana imannya adalah sebahagian daripada iman. Boleh juga. Adalah berpunca daripada imannya. Boleh juga. Hadis yang ke-20, Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Qatadah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, sabda baginda, 3 perkara sesiapa yang ada padanya 3 perkara itu, niscaya dia akan mendapati atau merasai kemanisan iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih disayanginya daripada sesuatu selain keduanya. Dan kedua, dia mengasihi seseorang, tidak dikasihinya orang itu melainkan kerana Allah. Dan ketiga, dia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran itu, seperti mana dia tidak suka dirinya dicampakkan ke dalam api. Bab ke-15, perbezaan ahli iman dalam amalan atau kerana amalan. Dengan sanadnya Imam Bukhari. Ini kalau boleh juga kita tak payah baca sanadnya, kita kata dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri terus. Tak payah kita baca Ismail meriwayatkan kepada kami begini, Malik telah meriwayatkan kepada kami. Tak payah. Salah satu caranya ialah dengan kita mengatakan dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, terus kita ambil daripada sahabat tu. Dari Nabi SAW, sabda baginda, ahli syurga akan masuk syurga, akan masuk ke dalam syurga, dan ahli neraka akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah berkata, keluarkan daripada neraka sesiapa yang ada di dalam hatinya, yakni walaupun hanya seberat biji sawi iman. Maka mereka dikeluarkan dalam keadaan telah menjadi hitam legam, lalu dicampakkan ke dalam sungai malu. Sungai malu atau sungai haya, sungai daripada hujan, begitu, atau sungai kehidupan. Malik Syak, yakni tidak pasti yang mana satu daripada 2 perkataan tadi telah disebutkan oleh Amar. Teruslah mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji benih selepas banjir. Tidakkah engkau lihat bagaimana biji-biji benih itu keluar dalam keadaan kuning dan berolak naik? Wahid berkata, Amar telah meriwayatkan kepada kami perkataan Al-Haya, Naharil Haya, yakni sungai kehidupan. Dan beliau berkata, khardalin min khairin, seberat biji sawi kebaikan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya bermimpi melihat manusia dikemukakan kepadaku dalam keadaan berbaju. Di antara mereka ada yang bajunya hanya sampai kepada teteknya, ada yang singkat lagi daripada itu. Dan dikemukakan kepadaku Umar Ibn Al-Khattab, dia memakai baju yang labuh meleret. Para sahabat bertanya, apakah ta'wilanmu terhadap mimpi itu, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, agama. Bab ke-16, malu itu sebahagian daripada iman. Dengan syaratnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Salim bin Abdullah dari ayahnya, yakni Abdullah bin Umar, bahawa Rasulullah SAW pernah lalu dekat seorang Ansar yang sedang menasihati saudaranya kerana malu, yakni supaya jangan terlalu pemalu. Maka Rasulullah SAW bersabda, biarkan dia, kerana malu itu sebahagian daripada iman. Itu
beberapa 3 bab dan beberapa hadis yang kita baca hari ini. Cuba tengok semula hadis itu. Satunya, sebelum kita pergi lebih jauh, ada baiknya kalau kita rayak, peringatkan benda yang sudah beberapa kali dah sebenarnya rayak sebelum pada ni, iaitu tajuk ni sama-sama pun dia ada minal iman, minad din, minal islam. Ni kan tajuk dia, man kariha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yulqa fil nar minal iman. Situ. Kalau kita terjemah mengikut mizaj, kehendak Imam Bukhari, maka kita kata min itu dengan makna min litab'id, dengan arti sebahagian. Yang seseorang itu tidak suka kembali kepada kekufuran, seperti mana dia tidak suka dicampakkan ke dalam api. Itu perasaan ataupun kesedaran seperti itu sebahagian daripada imannya. Perasaan itu adalah sebahagian daripada imannya. Ini berarti Imam Bukhari nak mengisyaratkan kepada iman itu ada juzuk-juzuknya. Hak dulu juga. Iman itu murakab. Murakab tu bukan makna satu, terdiri daripada satu benda saja, tidak. Bahkan terdiri daripada beberapa perkara iman itu. Ada beberapa juzuk. Itu isyarat min itu. Ada beberapa juzuk. Itu perkara yang pertama. Ini kalau kita terjemah mengikut mizaj ataupun kehendak Imam Bukhari. Yang kedua, kalau kita terjemahkan mengikut bahasa lah, dari segi bahasa tidak salah. Kalau orang lain nak kata min itu dengan makna kerana imannya, ataupun min ibtidaiyah, berpunca, didorong oleh imannya. Bermakna perasaan tadi adalah hasil daripada iman itu. Bukan iman itu sendiri, hasil dia. Tetapi berpunca daripada iman lah. Berpunca daripada iman. Itu mengikut pendapat orang yang mengatakan iman itu tidak murakab. Murakab tu maksudnya terdiri daripada tasdik, membenarkan dengan hati apa yang dipercayai itu. Yang keduanya mengucapkan dengan lidah. Yang ketiganya iaitu melakukan dengan anggota, tangan, kaki dan sebagainya. Itu yang dikatakan juzuk-juzuk tu. Mana bukan sahaja i'tiqad, tetapi kata juga dan buat juga. Jadi kena ada 3 perkara tu. Tetapi hak lebih sesuainya kalau kita nak kira, bila kita baca Bukhari ni, kita kena mengikut mizaj dia lah, mengikut kehendak dia. Hak tu hak lebih sesuainya. Walaupun boleh dari segi nak hurai tu pendapat orang lain pun ialah juga tidak salah juga. Jadi apa kena mengena ni tajuk ni dengan tajuk sebelum ni? Kalau kita perhatikan mengikut Aini ni, Badruddin Aini, salah seorang syarih, pensyarah kepada kitab Bukhari ni,
yang besar. Mana selepas daripada Ibnu Hajar, Fathul Bari dia, hak nombor 2 yang terkenalnya ialah Umdatul Qari namanya. Umdatul Qari ni karangan Aini ni lah. Dah sebut Aini tu, molek lah juga kita tahu kisah dia ni. Kisah dia ni apa? Dia ni, apa dia kita kata, birah je. Birah dengan Hafiz Ibnu Hajar itu. Maknanya bini masing-masing itu adik-beradik. Gitu. Bini Hafiz Ibnu Hajar dengan bini dia tu adik-beradik. Jadi dia dua tu birah lah. Sama-sama ulama besar. Dan sama-sama buat kerja atas Sahih Bukhari ni. Hafiz Ibnu Hajar buat Fathul Bari yang sangat masyhur tu, dan dia buat Umdatul Qari. Tapi memang kalau kita perhati dari setengah-setengah sudut memang lebih dia daripada Bukhari tu, daripada apa ni, Ibnu Hajar tu. Memang lebih dia dari setengah-setengah sudut lah. Munasabah pun kalau nak lebih dia dari setengah-setengah sudut, sebab dia buat kemudian, selepas Ibnu Hajar buat tu. Tu sah. Yang keduanya, kalau kita perhati dari segi latar belakang dia ni, hak ni mazhab Syafi'i, Hafiz Ibnu Hajar. Hak ni Hanafi. Ini ni dia Hanafi. Jadi banyak dalil tu, kalau hak ni dia cenderung kepada Syafi'i, hak ni cenderung kepada Hanafi. Ataupun kalau mungkin ada hadis-hadis yang nampak tidak serupa dengan pendapat Imam Abu Hanifah, dia cuba takwil lah. Dia cuba takwil. Kisahnya, ceritanya, Aini ni pernah ketika dia sudah adalah buat ni, Hafiz Ibnu Hajar pun kata memang hebat lah dia buat ni, birah dia ni buat syarah Sahih Bukhari ni. Dia duduk pada ketika tu mengajar dekat menara. Menara tu condong, menara tu tinggi lah. Hafiz Ibnu Hajar kata, kamu buat kerja ni, syarah Bukhari ni, kerja kamu ni besar serupa dengan tingginya, serupa dengan menara ni, menjadi panduan kepada orang-orang. Apa kata Aini? Dia kata betul, betul dia kata. Tetapi menara ni tidak rebah, kata dia, sebab ada batu duduk bawah tu, kata dia. Sebab ada batu duduk bawah tu, sekat sendar tu. Kalau tidak, menara yang condong ni boleh rebah juga, boleh terbalik juga. Jadi dia isyarat kepada batu tu. Ibnu Hajar tu lah, Hajar tu kan batu. Jadi makna dia pun ambil munafaat banyak juga daripada Hafiz Ibnu Hajar. Apa kata Aini? Ni dia. Dia kata, apa kesesuaiannya bab ni dengan bab sebelum ni? Apa kesesuaian? Ni di antara hak pelik. Benda-benda lagu ni dalam Bukhari ni, kalau kita tak baca hak ni kan, kalau kita tak cara hak ni, dia tak ada kelebihan Bukhari ni. Kalau nak kira hadis ni ada dari kita lain pun ada. Tapi cara dia buat tu, situ lebih Bukhari ni. Tak cara lah. Kita terasa berat kau, payah kau, itu soal lain. Kita rasa tak padan dengan ring kita kau, itu soal lain. Tetapi kalau kita tak cerita hak tu, dia tak ada, macam tak ada kelebihan. Dan kadang-kadang kita berasa sesebuah kitab tu dia susun saja gitu. Tapi kalau kita perhati molek, terutamanya kitab-kitab orang dulu, dia tidak gitu. Dia ada setiap bab ke bab tu. Pasal apa? Pasal dia tu Quran lah, ikut Quran. Jadi Quran tu walaupun zahirnya kita nampak satu ayat dia tak ada pertalian dengan ayat selepas dia. Saat ni cerita gol lain, tiba-tiba pergi cerita gol lain pula. Sekali kita tengok, kita rasa itulah boleh jadi orang kafir yang tidak faham. Dan kalau kita tidak dapat memahamkan dia, duka cerita lah, dia pun jadi muskil lah, dalam keadaan ragu, tak faham pakai bila. Dia kata Quran ni tidak serupa buku lain. Kalau buku lain satu bab tu, cara tu siapa jelas. Ni seandainya duduk cara kau surga tu, mari cerita cara kau soal ni, kau kahwin pula. Ni duduk cara kau berniaga, lepas tu duduk cerita dia pula. Semata-mata berubah. Jadi kita nak ambil setepat tak boleh. Jadi kena tengok banyak tepat. Jadi ini menyebabkan jadi celaru.
Kadang-kadang dia timbul kemuskilan begitu. Masa kemuskilan yang kedua iaitu kalau kita tengok kan, dalam Quran ni tertib surah dia tidak mengikut hak turun. Hak turunnya hak lain dulu, tapi hak tu duduk mana? Hak turun kemudian Madaniyah ni, surah Madaniyah ni letak dulu. Surah Baqarah tu, An-Nisa tu letak dulu. Jadi macam mana ni? Adakah letak ni kepada orang-orang yang tak faham boleh jadi dia keliru? Letak ni sewenang-wenang. Nabi SAW kau atur lagu tu, kau orang kemudian. Kalau Nabi SAW nampak macam tak teratur sangat, tu apa dia tidak atur mengikut tertib turun ayat tu? Itu persoalannya. Jadi sebenarnya Quran itu lebih-lebih lagi lah nak ceritanya. Quran itu walaupun nampak tidak ada pertalian, saat ni cerita ke lain, lepas tu cerita ke lain, sebenarnya ada. Cuma kita tak mengaji molek, tak mengaji secara jelujur molek, kita tak jumpa lah benda tu. Satu surah ke satu surah tu dia ada tertib, dan tertib tu Nabi SAW sendiri yang menentukan. Mana Allah SWT sendiri nak lagu tu dah. Dan sekarang ni kalau kita tengok banyak kita tafsir ya, dia susun mengikut sesuai apa kaitan. Bukan satu surah dengan satu surah, tiap-tiap ayat tu yang nampak berlainan tu sebenarnya ada kaitan. Situ dia peliknya. Jadi Imam Bukhari dan orang-orang lain lagi, dia cuba buat lagu tu. Setiap bab ni ada pertalian dengan hak sebelumnya. Ada pertalian, bukan tak ada pertalian. Bukan sahaja betul lah gitu susun, tidak. Bahkan dia ambil kira banyak perkara lah. Banyak perkara. Di antaranya munasabah. Yang ni kesesuaian di antara bab ni dengan bab sebelumnya, dan bab ni dengan bab selepasnya. Apa kena-mengena. Dia ambil kira benda tu. Dia ambil kira. Sebab Imam Bukhari tulis tajuk ni, dia tulis suku. Dia tulis dah suku. Lepas tu dia nak bubuh celah-celah hadis ni, dia duduk di antara mimbar Nabi dengan kuburnya. Dia duduk situ. Baru dia tulis tajuk ni, letak sini. Sebelum tu dia tulis belakang dah, tempat lain. Baru dia salin pula. Ni duduk sini, ni duduk sini. Dan setiap kali dia nak buat tajuk ni, semaya 2 rakaat. Begitu cara dia Bukhari. Tajuk dia ni, tajuk dia tu lah, situlah ilmu dia je. Sebab itu kita kena tengok, perhati cara dia buat ni, dia ikut Quran juga, cara Quran. Kalau kita perhatikan sebelum pada ni, sahabat-sahabat tu minta nak beramal banyak hadis sebelum pada bangun baru ni. Hak ni kata dia tak siap tidur tengah malam, nak semaya sepanjang malam. Hak ni kata dia nak puasa nak hari. Hak ni kata pula dia tak siap menikah sepanjang hayat. Kalau kita perhati, ada situ. Cuma Nabi SAW marah lah, sebab telajak. Tetapi soalnya soalnya apa yang mereka itu minta nak ibadat banyak tu? Nak ibadat banyak tu apa? Sebabnya mereka sudah merasai kemanisan iman itu. Situ. Itu ada kaitan dengan sebelum pada ni. Apa yang nak banyak tu? Jadi dia berasa tidak penat pun. Kiranya Nabi SAW bagi lagu tu, dia akan buat tu. Dia akan buat. Dan buat pula bukan buat waktu saja. Bukan kata nak sembahyang tengah malam saja. Kalau tengah hari ajak pergi perang, kena berniaga, kena gapo tanggungjawab lah, dia akan buat berlaku. Kenapa boleh seseorang itu buat gitu? Jawapannya kerana dia ada kemanisan iman. Dia ada kemanisan iman. Ini kaitan dengan hak sebelumnya. Dan bila seseorang itu ada kemanisan iman, dia bukan setakat nak buat saja. Hak patut buat tu dia nak buat sungguh lah. Hak patut lari pun dia lari sungguh. Hak patut takut dia takut sungguh. Itu hasilnya apabila orang itu ada kemanisan iman. Di sini dalam bab ni, hak dari segi negatifnya. Tadi dari segi positif. Positifnya kalau hak molek tu dia akan nak buat lah. Setakat mana yang dia boleh buat, dia akan buat. Jadi tidak akan berasa keberatan. Mungkin kita berasa kan, berasa kalau sembahyang banyak, berasa letih, berasa penat.
Dia tidak terasa. Rasa suka, kita rasa tidak suka. Jemu ngatuk. Ini beza orang tu. Kenapa? Kerana kekuatan iman dia tu. Kerana dia sudah merasai kemanisan iman dia tu. Bukan seperkara lah benda ni tidak serupa ni. Hak tu ibadat. Kalau hak jenis lain, orang yang berani baca, memang sudah jadi daging darah dia baca. Tidak susah dia baca. Bahkan dia suka baca. Duduk seorang pun tak apa. Kalau orang tidak berani baca, tak boleh duduk seorang. Puas. Nak kena jumpa dengan orang. Kalau tak kerja dengan orang, tak boleh. Tetapi kalau orang yang berani baca, tidak lagu tu. Dia akan baca. Bahkan dia berasa beruntung lagi. Tidak sibuk dengan orang. Tidak sibuk dengan orang terpaksa kena buat, kena melayang ni. Dia suka dengan baca. Dia duduk seorang tu. Ini contoh, sebagai contoh. Mungkin ramai daripada kita merasa hak tu mudah nampak sikit. Kadang-kadang suka seorang, kadang-kadang menangis seorang. Hak duduk baca tu, sebab apa? Jijak lah, kita jijak. Begitulah juga kalau kita tengok sahabat-sahabat ni, ada yang menangis ketika semaya, ketika baca Quran. Ada yang suka, ada yang pesai, rebuh mati. Dengar hadis. Apa yang jadi lagu? Lagu sani lah. Jijak tu lah. Cuba kita baca syair ataupun sajak pada hak tak reti sajak. Tak ada kau satu. Tak ada kau satu. Tapi kalau hak reti tu apa yang gitu mu. Siapa melompat bang. Di tempat kita ni, kita tak ada nampak gitu. Tetapi saya kalau duduk luar negeri ni memang pernah tengok. Biasa orang-orang dia zuk lah kita kata dengan syair ni. Siapa dia lompat naik atas pentah tu, siung tangan, siung orang duduk syair tu. Dia pasal gitu. Tu bangsa-bangsa lain lah, dia jenis gelojoh gitu. Kita ni belah mana pun kita pendam gitu je. Dia tidak lompat naik tu. Lompat naik takak. Syok dah lah tu. Apa yang sampai gitu mu? Kita tak ada bahasa apa. Lagu ni lah. Itu kalau dari segi hak positif, hak perlu nak buat. Hak kita takut pun, kita tidak berasa takut mana. Hak kita takutnya hatu, lebih takut. Padahal tak pernah tengok, cerita aja. Hatu Tuhan tak takut. Padahal hatu tu terhad. Terhad. Kalau ada kalau ada apa tak boleh mari dia. Dia takut pula. Dia tu sendiri takut. Allah SWT yang sentiasa perhati kita, tengok kita, mengawasi kita, kita tidak takut dia. Dialah yang menentukan segala-galanya. Kita tidak takut. Kekufuran, patut kita takut. Biasa je kita. Sikap nifak yang patut kena takut, kita tidak berasa apa. Ini kerana apa? Kerana tidak ada kemanisan iman. Tu. Dia kata pertalian dengan hak sebelum pada ni. Hak ni dari segi negatif dia. Hak mana hak tak molek, dia akan tak sungguh lah. Takut sungguh. Kalau orang berniaga takut rugi, takut rugi. Dia ni dia takut ke apa dia? Kekufuran. Sebab itu apabila berlaku benda-benda gini, dia nampak sana keluh kesah dia, resah dia tu. Apabila berlaku. Tapi setengah-setengah orang dia tidak rasa apa. Kalau orang nak murtad nak gapo, biasa. Apa dia tidak rasa? Sebab sanilah dia tidak takut sungguh. Sebab tidak nampak, dia tidak takut tu. Hak mana yang kita takut tu sebab kita nampak sekatu. Itulah. Boleh juga kita katakan ni orang dia jadi takut kepada kekufuran ini. Apa? Ini sebab hasil daripada kuat amalan. Tu Imam Bukhari ni. Apabila seseorang tu kuat amalan dia, banyak amalan dia, maka akan timbullah perasaan-perasaan ni. Perasaan manis dan perasaan takut kepada perkara yang tidak baik. Kekufuran. Dia akan jadi berasa benci. Tidak suka kepada benda tu. Takut. Pasal apa? Bahaya kepada dia. Tidak nanti belah mana. Sama-sama Tuhan bui hak sesuai dengan kita, sesuai dengan zaman. Cuba tengok. Berani kau orang kecil mani makan
Hak mani-mani. Letaklah manis dalam mana depan dia. Mani. Tak makan. Sebab apa duk tengok dah? Nampak kan? Orang kalau langgar, jadi lagu mana? Kena kerak kaki, kena kerak lagi, tak pandai kerak ujung jari, kerak lagi sekarang. Siapa jadi orang bola? Siapa lagu tu? Anak. Takut, asyik. Begitu juga orang darah tinggi, dan lain-lain penyakit. Nampak kan? Tak buat. Ngapa siapa? Pasal nampak. Ni seseorang tu dia nak bui nampak tu, dia kena amalan banyak. Hak Nabi SAW kata baru ni dalam hadis baru ni kan, inna atqakum wa a'lamakum billah ana. Orang yang paling bertakwa di antara kamu dan yang paling alim di antara kamu dengan Allah ni aku. Yakni seseorang tu kau mendalam ilmu dia tentang agama, kau dia berasa kemanisan iman. Bila dia berasa kemanisan iman tu, dia nak buat apa sajalah hak agama suruh, dan dia akan meninggalkan apa saja hak agama tegah. Bila dia ada pengetahuan. Kau tinggi, kau tinggilah. Rendah, sikitlah. Begitu juga atqakum itu orang yang paling bertakwa, paling banyak kuat amalan. Dia ada kesan. Dia ada kesan dalam memberi kemanisan iman itu. Seperti mana gula lah juga. Kalau kita bubur sikit, sikit manis dia. Kalau kita bubur banyak, banyak. Imam Bukhari nak ceritanya apa dia? Iaitu hak puak-puak murji'ah yang duduk kata iman amalan ni tak ada kena mengena, tidak memberi kesan, memberi faedah kepada iman. Maksiat juga tidak menjejaskan, tidak mengurangkan iman. Dia kata tak betul. Tu Imam Bukhari nak. Sebab apa? Kita tengok orang kan berbeza-beza. Beza tu sebab apa? Sebab amalan lah. Amalan dan ilmu dia. Inna atqakum, ini isyarat kepada amalan itu. Nabi yang paling tinggi. Lepas tu tak serupa tu ada peringkat-peringkat. Tak serupa. Jadi mengikut peringkat masing-masing lah. A'lamakum isyarat kepada ilmu. Maknanya kau tinggi ilmu, kau kenal Allah, kau takut kepada apa yang dilarangnya, dan kau nak buat apa yang disuruhnya. Gitulah kesimpulannya. Yang ketiga, dulu Imam Bukhari buat tajuk kan, minad din al-firar minal fitan. Sebahagian daripada agama, mana seseorang itu lari daripada fitnah. Lari daripada fitnah itu sebahagian daripada agama. Sebahagian daripada agama. Dulu kita sudah ada dah kan tajuk ni. Itu sebelah tu. Kalau dalam risalah muka surat 22, minad din al-firar minal fitan. Sebahagian daripada ajaran agama ialah lari daripada pelbagai fitnah. Situ dia sudah buat tajuk dah. Fitnah ni macam-macam. Hak lebih laginya, orang mukmin ni bila dia kuat iman dia, dia kau lebih lari daripada kufur. Hak tu nombor satu sekali. Ataupun kita kata, dulu dia sebut fitnah secara umum. Fitnah ni banyak. Segala apa yang merugikan kita, segala apa yang mengancam kita, fitnah. Yang menyebabkan kita kena berhati-hati, kita kena berwaspada, itu fitnah. Fitnah ni banyak. Hak paling besarnya, orang mukmin paling takut sekalinya fitnah dia kufur. Fitnah kufur. Sini Imam Bukhari buat tajuk sebahagian daripada iman. Maknanya orang yang taksir kembali kepada kekufuran itu. Dia takut, supaya dengan dia takut pada fitnah. Itu ada pertalian. Dulu lari daripada fitnah, ni lari daripada kekufuran. Itu perkara yang ketiga. Yang keempatnya, Imam Bukhari biasa dia, cara dia. Apabila dia mari sesuatu, dia nak ayatnya tentang iman, dia mari dari sudut hak positif, hak kena buat. Lepas tu dia hak tak boleh buat, hak kena menjauhi. Apa dia? Biasa. Supaya juga dalam bab ni
ni hak kena dijauhilah. Seseorang tu perlu menjauhi diri dia daripada kekufuran. Hak perlu dia ada ke dia? Macam malu, macam-macam lah hak dulu tu. Kasih kepada sesama orang mukmin dan sebagainya. Tu hak kena ada. Dia biasa sebut begitu. Seperti mana amalan-amalan yang lain menambahkan iman, menguatkan iman, maka perasaan benci kepada kekufuran itu pun menguatkan iman juga, menambahkan iman juga. Kalau iman tu boleh lebih, boleh kurang, dia boleh lebih, iman ni boleh lebih dengan amalan satu, dan boleh lebih juga dengan kita menjauhi sesuatu. Bukan dengan buat saja, dengan kita menjauhi, meninggalkan sesuatu pun boleh bertambah juga iman. Dia boleh jadi berkembang juga. Dan kalau kita tidak ambil berat, tidak menjauhi perkara-perkara yang tertentu, iman itu boleh jadi kurang, ataupun boleh jadi lemah. Dengan sebab itu dia cerita dua sudut selalu. Hak kena jaga. Apa dia? Iaitu jaga daripada kekufuran. Biar berasa kekufuran ini tak sedap, tak sih, tak molek ke mana-mana. Kalau kita nampak kekufuran itu ada nampak molek lah sikit sebanyak, ada nampak kelebihan lah, itu makna tanda kita ada masalah lah tu. Ada masalah. Misalnya kita terfikir, manusia ni macam-macam terfikir, kita terfikir dari satu segi sedap juga kafir kan, sebab dia bebas. Kita tidak bebas. Kalau perempuan tak apa cerdik, kadang-kadang kan dia boleh jadi timbul. Orang ni boleh cari fikir rambut dia. Sebab dia dah rambut dia tu. Sekali rambut jadi lagu ni, sekali rambut jadi lagu ni kan. Boleh cari pitih dengan hak tu. Kita tak boleh. Orang nak tengok pun tak boleh. Rambut kita lagu mana? Betul kok, luruh kok, ataupun keriting kok, pelak setara mana, macam mana, tak nampak. Tak boleh. Dari satu segi boleh jadi, boleh jadi. Terutama generasi baru, muda-muda dia tak jadi. Orang tua pun boleh jadi mari juga, tapi mari dalam bentuk lain mungkin. Dia berasa gitu. Kalau kita ada perasaan gitu, tanda tu kita ada masalah. Ada masalah. Bila ada benda-benda lagu ni, itulah yang menghalang daripada kita mendapat kemanisan. Tubuh kita boleh jadi gemuk, boleh jadi kurus. Kita kena tahu benda apa yang menyebabkan kita kalau makan setara mana pun tidak jadi gemuk. Kalau nak gemuk lah, tak jadi gemuk. Dan ada kalanya orang gemuk tu lebih pula. Lagu mana kita nak kawal? Hak tu maknanya kita kena mengaji, kena tahulah tentang iman ni, gapo dia yang menyuburkan dia, dan gapo yang menguruskan dia, yang melemahkan iman. Baik, kita tengok hadis ni. Imam Bukhari pun mengambil hadis riwayat daripada Anas, daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, 3 perkara, sesiapa yang ada padanya 3 perkara ini, dia akan merasai kemanisan iman. Kalau ada ni. Lepas tu ada tu pula, kalau kau banyak ada, kau kuat, kau manis, mengikut, tak serupa tu orang tu. Ada tu ada belakang, tapi tidak serupa. Waman yang pertama, hadis ni lebih kurangnya kita sudah jumpa dah dulu ni. Mana? Kita sudah jumpanya. Ni babu halawatil iman, muka surat 20. Cepat dah. Kemanisan iman. Ni pun dia ada ni, kaitan dengan kemanisan iman. Hadis tu ada dah. Kalau kita perhati di sini kan, kalau kita perhati antara dua hadis ni, dah serupa apa Imam Bukhari buat mari pula. Imam Bukhari dia syarat dia, ni dia termasuk dalam syarat dia. Macam dia berjanji dah lah bahawa dia akan buat mari dalam kitab dia ni perkara yang tidak serupa. Tak ada bulan.
Tak ada bulan. Mungkin kalau bulan lafaz dia, bulan lafaz, makna dia tidak bulan. Kalau bulan lafaz dan bulan makna, dua-dua sekali, tak ada. Ataupun tajuk serupa, dua tadi, tak ada. Tajuk tak serupa. Lepas tu hadis tu pun tidak serupa. Yang kita kata, sekali-sekali kita tengok dalam Bukhari ni, hadis dia bulan. Dia kena perhati tu. Bulan tu bulan lagu mana? Kalau bulan 100% serupa, tak ada. Tak ada. Dia sudah kata dah lagu tu. Ni perlu kepada perhatian kita lah. Perlu kepada perhatian kita. Cuma kita dapati memang banyak lah. Hadis tu kadang-kadang hadis tu lah sampai 20 kali lebih dia mari. Sebab itu hak banyak-banyak dalam hadis Bukhari ni pun sebenarnya hak bulan banyak, tetapi maksud dia lain. Lafaz hak tu lah, makna hak tu lah, itu tak ada. Tak ada lagu tu. Cuba kita perhati di sini. Bab apa ya? Wak mari pula setelah bab halawatil iman dulu ada dah. Ni wak mari pula. Kalau kita perhati molek, dia ada beza tu. Dari segi sanadnya pun tak serupa, dari segi matan dia pun, isi hadis tu pun tak serupa. Walaupun secara keseluruhannya dari segi makna dia tu serupa, tapi dari segi lafaz 100% tidak serupa. Sanad dia pun tidak serupa. Kalau kita tengok dari segi, selain daripada Anas lah, perawi hak atas sekali dekat dengan Nabi SAW tu, maka perawi-perawi dia hak lain tak serupa belaka. Macam di sini, perawi hak mula-mula dekat dengan Imam Bukhari, Sulaiman bin Harb. Yang kedua Syu'bah. Yang ketiga Qatadah. Sedangkan dalam hak dulu, Muhammad bin al-Muthanna, Abdul Wahab al-Thaqafi, Ayyub al-Sakhtiyani dan Abu Qilabah. Okay? Pada muka surat 20 tu. Muhammad bin al-Muthanna, Imam Bukhari ambil daripada orang tu. Dia ambil daripada Abdul Wahab. Dia ambil daripada Ayyub. Itu dia ambil daripada Abi Qilabah. Atas sekali je serupa, bawah tu tidak serupa. Itu dari segi sanad tak serupa. Hak ni lain Ismail, Sulaiman bin Harb, Syu'bah, Qatadah. Tak serupa. Itu tidak bulan lah tu. Dia kira tu. Kalau lagu tu tidak bulan, mana 100% tidak serupa. So dari segi matan dia nya, kalau kita perhati di sini, hak ni dia sebut man, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaih. Dia sebut man. Yang kedua, man ahabba abdan. Yang ketiga, man yakrahu an ya'uda. Ada man itu. Sedangkan hak dulu tidak lagu tu. Kalau kita perhati kan, hak dulu an yakunallah wa rasuluhu wa an yuhibbal mar'a, dan yang ketiga wa an yakrah. An situ beza. Lepas tu di sini ba'da id anqadhahu Allah. Di sini akhir dia, setelah Allah menyelamatkan dia daripada kekufuran itu. Sedangkan dalam hadis hak dulu, selepas hak ni, adalah hadis hak dulu, an yakra an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa. Hak ni kama yakrahu an yulqa fil nar. Hak tadi hak dulu yuqdhafa, ni yulqa. Hak ni dia ada tambahan id anqadhahu Allah, ba'da id anqadhahu Allah. Dulu tak ada. Dulu tak ada. Jadi itu beza dia. Lepas tu apa, ada kelebihannya dan beza. Dia nak ceritanya, Imam Bukhari nak ceritanya hadis ni tidak serupa Quran. Kalau Quran lagu tu tak boleh dah lagu lain. Kalau kita ubah sikit, dia tidak jadi Quran dah. Tapi kalau hadis boleh. Boleh. Sebab apa? Sebab dia boleh riwayat dengan makna. Itu hadis. Asal makna dia, maksud dia sama, tak lari. Boleh kita riwayat. Itu Imam Bukhari nak cerita beza di antara Quran dengan hadis.
Tapi kalau Quran, ubah sikit ya, sehuruf ya ubah, tidak jadi Quran dah. Tak boleh kita riwayat berdasarkan makna dia, maksud dia gini-gini, tak boleh. Sebab tu dia kelebihan Islamnya, Quran itu terpelihara. Hak asal dia tu, nak terjemah boleh, tak apa nak terjemah, tapi hak asal kena ada. Tidak serupa kitab-kitab agama lain kan. Hak asal dia tak tahu mana. Dalam bahasa gap dia pun tak tahu hak asal. Itu beza dia. Tapi kalau hadis tak apa. Seorang perawi tu Anas juga yang meriwayatkan. Hak ni pun Anas juga. Apa yang dia riwayat lain? Dia nak ceritanya boleh dalam penyampaian hadis ini maksud dia tu kita bawa. Lafaz dia tidak sama, tak apa. Orang tidak panggil berdusta dalam meriwayatkan hadis. Tidak lagu tu. Boleh kedua. Kalau kita perhati dari segi makna, supaya lebih kurang tu. Yuqdhafa, yulqa, mana dicampak belakang tu. Itu kalau kita perhati tu. Selain daripada tu, Imam Bukhari nak mengajar kepada kita bahawa lafaz ini ialah juga sahih juga dengan lafaz ini. Hadis ini yang makna dia seperti tadi, dengan lafaz ini pun sahih juga. Sahih juga. Dan kesahihan dia tu sama-sama tinggi, kedua-dua tu sama-sama tinggi. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiganya apa? Iaitu apabila sanad ni berlainan, dia menunjukkan isi tu, cerita tu benar. Kalau satu saluran, satu jalur riwayat itu pun sudah sampai kepada kita pun, kalau nak kira memadai dah. Kalau banyak jalur riwayat tu, saluran dia tu banyak, lebih meyakinkan lagi. Kalau cerita tu bukan seorang cerita di setiap peringkat, di setiap generasi, tetapi ramai, lebih kuat lagi, lebih meyakinkan kita lagi untuk menerima sesuatu berita tu, sesuatu cerita tu. Ini nak cerita beza hadis ni. Dan hadis dia ada sanad. Kita boleh kaji perawi-perawi dia, orang ni siapa, orang ni siapa. Lepas pada tu, kalau kita tengok kan, sejarah lah kita tengok. Sejarah hak lain. Adakah dalam dunia ni satu cerita tentang seseorang, orang wayak cerita tu dia kata gini, lagu ni sepuh hadis. Orang ni kita tak ada dengan Tok Kenali. Tok Kenali lah kita kata hak dekat kita kalau kita Kelantan. Tak ada. Kita ambil daripada siapa Tok Kenali kata gini-gini? Kita ambil daripada siapa? Ada kau orang buat lagu tu? Tak ada. Apatah ni kata-kata dia, kalau setiap pergerakan dia orang hafal, orang tulis, ada ke lagu tu? Tak ada. Lagu tu pun orang boleh terima kan sejarah. Orang boleh terima sejarah. Macam mana orang tak boleh terima hadis? Dalam ada perawi-perawi, dan perawi-perawi ni pula diketahui jelas orangnya lagu mana. Dah ke tidak hak ni dengan hak ni dah ke tidak, kita boleh tahu semua. Sedangkan hak lain tu tak ada. Hak cerita hak lama-lama tu orang boleh terima juga. Ada satu orang panggil jabatan sejarah, setengah fakulti sejarah, orang boleh terima. Padahal kalau kita nak tengok ni lagu ni tak ada ni, usah ke ucapan itu. Kalau kitab suci lain pun dia tak ada benda ni. Hak orang panggil kitab suci. Kitab suci Quran ni apa dia tak ada sanad, tak payah sanad. Tak perlu kepada sanad sebab umum telajuk. Tak perlu kepada sanad. Siapa dia orang Islam ia ragu daripada hujung dunia, satu hujung dunia ke hujung dunia yang lain, ragu Quran tu. Tak ada ragu. Tak ada ragu daripada dulu sampai sekarang. Sebab apa? Terlalu ramai orang terima. Jadi orang panggil mutawatir. Bila sesuatu yang mutawatir ni tak perlu ayat. Tak perlu ayat kepada kita dengan sanad. Nak ayat Jepun tu ada. Perlu sanad? Tak perlu. Semua orang tahu belakang. Mekah tu ada. Walaupun kita tak pergi pun, Mekah tu ada. Mekah ni duduk dalam Arab Saudi misalnya, kita tak perlu sanad tu. Semua orang tahu.
Hak kafir, hak Islam, hak dulu, hak kemudian semua tahu. Tak perlu sanak lah tu. Hak perlu sanak ni tiba-tiba seorang dua royak. Sejauh mana ni? Betul ke tidak? Boleh jadi dia keliru, boleh jadi hak tu perlu sanak. Cerita hak satu orang saja tahu. Kita nak tahulah orang tu, seorang tahu tu dia setara mana. Perlu lagu tu. Ada pun Quran tak ada. Sebab itu Quran tak ada sanad. Tak perlu kepada sanad. Tapi kalau kitab-kitab lain tidak gitu. Kalau nak kira mengikut kaedah kita ni perlu sanad tu. Dia tak ada sanad. Imam Bukhari nak cerita di sininya, dengan ada sanad banyak, kita boleh yakin sesuatu. Sekurang-kurangnya isi cerita. Kalau satu orang tu dia terkena, katakanlah seorang doktor yang pandai sungguh lah, kita kata, bukan seorang dua yang royak kepada kita. Ramai lah royak kepada kitanya. Ramai royak kepada kita tentang dia ni seorang yang memang pandai. Doktor ni memang bijak. Royak kepada kita. Jadi kita yakin, kita yakinlah doktor tu bijak. Sebab apa? Sebab saluran yang sampai kepada kita ni ramah. Ramah royak kepada kita tu. Dan kita yakin memang betul cerita tu, isi cerita tu memang betul. Apa sebab? Walaupun isi, cara dia cerita tu berbeza-beza. Orang ni royak dengan lafaz lagu lain, orang ni royak dengan lafaz lagu lain, tapi kesimpulannya kita boleh simpulkan masing-masing semua tu nak royaknya doktor tu pandai. Tu je. Ayat dia cerita tu tak serupa dulu kemudian, ataupun dengan menggunakan perkataan-perkataan yang berlainan, itu tak apa, itu perkara nombor dua. Isi cerita tu. Dan kalau 100 orang royak lagu tu, orang tu pula orang baik-baik pula, lafaz dia tak serupa, tak apa. Sebab tidak semesti buat lafaz tu serupa. Yang pentingnya isi tu. Begitulah juga dengan hadis. Mana dia memberi kekuatan. Di sini disebutkan orang yang tidak suka kembali kepada kekufuran. Tidak suka kembali kepada kekufuran. Ini kita nampak berkaitan dengan orang yang kafir saja masuk Islam. Dia tidak suka jadi kafir semula. Bagaimana kalau dengan orang Islam? Tak ada termasuk dalam hadis ni mengikut zahirnya. Jawabnya, mana pensyarah Bukhari ini dia kata termasuk juga ni. Kembali kepada kekufuran itu maknanya dengan arti kalau kepada orang Islam menjadi kafir. Dia tidak suka jadi kafir. Tidak suka jadi kafir. Jadi ya'uda tu dengan makna yasira, dengan makna jadi kafir. Dia tidak suka. Seperti mana yang ni kalau setelah Allah menyelamatkan dia, kalau dia tu sudah Islam, dia menyelamatkan lagu mana? Yang ni dengan menjadikan tok nenek dia tu orang Islam. Itu makna Allah SWT selamatkan kita dah lah tu. Jangan kita nak jadi kafir pula. Jadi kena takut kepada kekufuran tu. Supaya je ni. Tidak kata untuk orang kafir yang masuk Islam saja, tetapi orang Islam hak asal pun begitu juga, dia kena berasa takut. Sebab ya'uda ni dalam bahasa Arab ada juga dengan makna yasira, dengan makna jadi. Dia tidak suka menjadi kafir. Seterusnya kita masuk kepada bab yang kedua, berlebih kurang. Perbezaan ahli iman dalam amalan. Perbezaan ahli iman, ada lebih ada kurang. Ahli iman di dalam amalan dia tu ada lebih ada kurang. Dan kerana ada lebih ada kurang itulah, maka dia jadi berbeza iman dia tu. Kira-kiranya kalau lebih dan menepati cara dia, dia semakin kuatlah iman dia tu. Kalau lebih amalan dia. Kalau kurang, maka semakin berkurang ataupun semakin malak lah cahaya iman dia tu.
Perbezaan ahli iman fil a'mal. Satu, fi ni dengan makna dalam amalan. Dalam amalan tu tidak serupa. Ada lebih, ada kurang. Satu lagi, fi ni dengan makna sababiyah. Orang panggil fi sababiyah, dengan makna ba. Dengan makna ba dalam bahasa Arab ni dia boleh tukar je. Huruf dia panggil huruf ja ni, dia boleh tukar. Kadang-kadang ni dengan makna hak ni, kadang-kadang ni dengan makna hak ni. Jadi fi di sini dengan makna bisababi, dengan sebab. Maknanya orang-orang yang beriman itu berbeza-beza disebabkan oleh amalannya. Disebabkan. Jadi kita tahu mana fi itu dengan makna disebabkan. Seperti tadi juga, sebab ya'uda itu dengan makna yasira, itu tengok dari segi bahasa. Terutamanya kalau kita tengok dalam hadis kan, ada satu hadis tu dalam Bukhari ni juga ada, iaitu uzibat imra'atun fi hirratin. Uzibat imra'atun fi hirratin la hiya at'amatha wala tarakatha ta'kulu min hushashil ard. Misalnya dalam hadis tu kan, dia sebut ada seorang perempuan diseksa kerana seekor kucing. Kerana. Di sini pun kerana amalan, ataupun disebabkan oleh seekor kucing. Nampak tak ada belah mana. Diseksa, masuk neraka kerana kucing. Nak kata dia pergi makan kau kucing tu, tak juga. Nak kata lepas biar dia cari makan sendiri pun tak juga. Itu dalam hadis. Jadi di situ fi itu dengan makna dengan sebab. Dengan sebab. Supaya juga fi di sini. Jadi dengan sebab amalan. Imam Bukhari nak ceritanya gambar dia di sini. Dia hak tu juga daripada awal ni sampai ke akhir dia nak tolak Murji'ah. Dia nak tolak puak-puak Murji'ah. Puak-puak Murji'ah ni dia mengatakan tak apa kalau kita buat dosa setengah mana. Amalan buruk tak apa. Yang pentingnya ada iman. Lepas tu amalan yang baik tak perlu. Bila seseorang itu ada iman, masuk syurga lah ke mana-mana. Dia jadi macam fahaman Yahudi lah. Itu Murji'ah ni macam fahaman Yahudi lah. Jahat pun tak apa kita. Muka kita abna'ullah wa ahibba'uh. Dia itu, kita ni anak-anak Tuhan dan kekasih Tuhan. Pokok kita tak apa. Kita akan masuk syurga. Kalau kita buat baik, supaya buat baik dengan tidak baik. Sebab tu tak apa kalau dia tidak buat baik pun. Ni pokok Murji'ah. Imam Bukhari nak ceritanya tak, dengan sebab amalan itu boleh jadi berbeza orang. Dengan sebab amalan. Kalau tidak, tak ada beza. Kalau tidak, tak ada beza. Buktinya apa? Kalau kita tengok dalam hadis ni, nampaklah. Kan dalam hadis ni kan, akan ahli syurga akan masuk ke dalam syurga, ahli neraka akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah SWT kata, wah, keluar orang yang ada gini ni. Ada sebesar biji sawi kebaikan. Iman itu dengan makna khairin, dengan makna kebaikan, amalan baik. Ini makna ada kesan dia tu. Ada kesan dia. Lepas tu masuk neraka dulu tu. Masuk neraka dulu. Soal dia kemudian jadi keluarkan daripada neraka itu soal yang kedua. Sebelum tu masuk neraka. Apa yang masuk neraka? Pasal tidak ada amal kebaikan, adanya amal kejahatan. Ini maknanya amalan itu menjejaskan iman seseorang itu. Bahaya kalau seseorang itu beriman. Bukan makna kalau kata dia beriman dia tak masuk neraka. Tak, masuk neraka juga. Masuk neraka juga. Nanti kita akan tengok tu. Dengan sebab itulah, kerana amalan ada hak masuk dulu dalam syurga, ada hak masuk dalam syurga. Dalam hadis-hadis disebutkan, dalam ayat Quran sendiri pun sebut. Ni sebut masuk Jannatul Firdaus. Apa sebut Firdaus tu? Sebab ada kelebihan tu, ada beza-beza tu. Ni masuk kemudian. Kita tengok banyaklah dalam hadis-hadis di padang mahsyar tu orang ni duduk dalam peluh, berenang dalam peluh. Ni sekat pinggang, ni sekat betis, sekat lutut, ni sekat
mulut, ni sekat telinga ni, separuh telinga ni, duduk selai dalam. Apa yang berbeza-beza tu? Kerana amalan. Kerana amalan. Kalau tak ada amalan, tak ada peningkatan. Gitu. Hak tu Imam Bukhari nak cerita. Lepas pada tu, yang keduanya Imam Bukhari nak tolak juga puak-puak Khawarij dan Mu'tazilah. Puak-puak Khawarij ni mengatakan bahawa orang yang melakukan dosa ni, dosa besar lah, dia kekal dalam neraka. Dia kekal dalam neraka. Mu'tazilah pun sebahagian daripada mereka mengatakan begitu juga, kekal dalam neraka. Melalui hadis ini Imam Bukhari nak ceritanya tidak lagu tu. Sebab apa? Kita tengok orang ada sebesar biji sawi, iman, akan dikeluarkan daripada neraka. Orang yang ada sebesar zarah iman juga akan dikeluarkan daripada neraka. Soal dia tu kita legai jadi kena bakar dalam neraka, itu soal lain. Tapi masuk syurga juga, ini makna tidak kekal lah dalam neraka tu. Kalau lah apa ya sampai gitu mau sampai kita lega tu kena bakar dalam neraka tu, sebab dia banyak melakukan amalan yang tidak baik, dosa besar. Sebab tu jadi gitu. Tetapi akhirnya masuk syurga juga. Jadi orang Khawarij kata kalau dosa besar kekal dalam neraka tu tak betul, berdasarkan hadis ini. Itu Imam Bukhari nak cerita. Beza-beza orang yang beriman ini dalam amalan, dan amalan itulah yang menentukan mereka sama ada lebih mendapat syurga yang lebih ataupun masuk syurga dulu. Lepas tu kalau masuk neraka tak lama, seksa pun tidak seksa berat, kerana amalan. Ini semua kerana amalan. Tetapi kalau kita baca ni yang peliknya, sebab tu kata Bukhari ni memang dia kitab payah sebenarnya. Bukhari ni kitab payah. Tapi kalau hak payah pun, kalau kita ngaji ni, dengar ni, boleh juga sikit sebanyak, tak dia banyak sikit kita kata. Kalau tak dengar langsung tu kita tak tahulah payah dia tu lagu mana. Dan kadang-kadang orang hak tidak payah, tidak ngaji, tak pernah dengar. Ada orang kata Bukhari ni nyanyuk lah. Ada. Bukhari ni tak pandai. Orang hak tuduh lah, sedangkan sama mana dah cerdik-cerdik ni akui dia tu pandai, hebat dia ni. Tiba-tiba mari kita ni, kita kata tak pandai pula ni. Sebab apa ya tak pandai tu? Dia nampak lagu mana? Sebab tu dia kata dia benda payah, tak pandai dengan geng dia. Dia nak baca sekali lalu, benda patut berguru, dia cuba nak faham sendiri. Benda hak patutnya kena reti bahasa Arab, dia pakai pandai dengan hak terjemah. Lagu mana lagu tu? Tak boleh. Misalnya sini, ni hak muskilnya. Tafaduli ahli iman fil a'mal. Orang yang beriman itu berbeza-beza dalam amalannya. Ni dalam amalan kan, ataupun kerana amalannya, tak apalah tu. Tapi kalau kita tengok dalam hadis dia ni, Tuhan suruh buat keluar orang yang dalam hati dia ada seberat satu biji sawi iman, bukan amalan. Iman bukan amalan. Dia pakai pandai dengan terjemah. Lagu mana lagu tu? Tak boleh. Misalnya sini, ni hak muskilnya. Tafaduli ahli iman fil a'mal. Orang yang beriman itu berbeza-beza dalam amalannya. Ni dalam amalan kan, ataupun kerana amalannya, tak apalah tu. Tapi kalau kita tengok dalam hadis dia ni, Tuhan suruh buat keluar orang yang dalam hati dia ada seberat satu biji sawi iman, bukan amalan. Iman bukan amalan. Lepas tu dia kata nyayuk tu, Imam Bukhari tak pandai tu. Dia nak menyabitkan
orang beriman ni berbeza-beza dalam amalan ataupun kerana amalan. Tiba-tiba dia awak mari hadis berkenaan dengan iman, ada berkenaan dengan amalan. Sepatutnya orang yang ada di dalam hati dia ataupun ada amalan baik dia walaupun sebesar biji sawi, amalan dia barulah sesuai dengan tajuk tu. Sebut iman balik. Di tajuk tu iman, apa tajuk tu amalan. Hak dalil dia nya iman. Kut mana? Sepatutnya kalau dalil dia tu kena dalam bentuk amalan jugalah, baru sesuai dengan tajuk dia tu. Benda-benda lagu tu lah yang payah tu Bukhari tu. Sinilah yang payah. Kalau orang lain dia tidak buat lagu tu. Kalau Tirmizi misalnya, dia tak buat lagu tu. Dia buat terang, jelas. Ni tidak, dia banyak teka-teki. Dia banyak teka-teki. Lepas tu kita kata, tak pandai Imam Bukhari. Inilah timbulnya. Ni lah banyak sekarang ni. Ada orang tulis macam-macam lah. Di antaranya kita Afwan Sahih Al-Bukhari, minta maaf, dia nak kritik Bukhari. Dia minta maaf, nak kritik Bukhari. Dia terkritik lah, banyak lah dia tempat kritiknya. Tempat kritik tu sebenarnya selesai lama dah, orang jawab dah, tapi dia tak baca boleh. Kemuskilan tu orang selesai dah. Ni macam tajuk-tajuk Bukhari ni, apa beza dengan isi dia, dalil dia. Orang buat khusus lah kita cara bahas kau tajuk dia ni saja, bukan sebutir dua kita. Banyak dah. Kalau kita tak baca, kita dah ingat boleh faham Sahih Bukhari dengan semua dengan faham baca Nobel kali nak baca Nobel tu robek kalah, tu puasa dah. Suruh buat rumusan tu, itu kalah. Kena baca per habis molek, tak boleh baca tak tu kalu. Nak kesimpulan tu. Kalau kita mai baca tebuk sana tebuk sini, tak boleh. Ya jadi apa, tak ada rugi apa-apa Bukhari. Kita lah jadi bahan ketawa kan. Gitu. Kenapa? Tidak sesuai tu. Sini. Misalnya, ni hak depan saya ni mana learning ni syarah Bukhari dalam bahasa Urdu ni. Dalam bahasa Urdu. Bukan bahasa Arab. Bahasa Arab banyak. Ni bahasa Urdu adalah kelebihan dia. Sebab tu kita letak depan. Jadi di sini dia sebut kemuskilan tu. Apa lagu tu? Tak sesuai ni. Dakwaannya orang beriman itu berlebih kurang dalam amalan. Sedangkan hak dalam tu berlebih kurang dalam iman. Tak kena berenung amalan dengan iman. Hak ni besar biji jagung, hak ni besar biji bali, hak ni besar biji sawi. Iman, hak ni besar zarah. Iman, bukannya amalan. Dia tajuk dia amalan. Ke mana? Dia muskil. Dia sendiri menimbulkan kemuskilan itu. Lepas tu jawapan dia. Imam Bukhari nak ceritanya, dia kata apa dia? Min khardalim min iman. Iman di sini dengan makna amalan. Dengan makna amalan. Kita katalah ke mana iman tu dengan makna amalan pula. Iman lah. Itulah benarnya. Kita tak ingat. Kalau orang ngapa Quran, orang ngaji Quran, dia ingat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Iman situ mana ke dia dalam ayat Quran? Tengoklah tafsir mana-mana pun. Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu, zahirnya. Iman di situ bukan makna iman, dengan makna salatakum, semaya kamu. Tengok bijak Imam Bukhari itu. Bagus apa? Dia ahli hadis, ahli Quran juga. Hadis dia kena sesuai dengan Quran, kena tengok Quran kata. Tengok hadis lain pula. Jangan tengok atas sesuatu. Jadi wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Muka duduk situ duduk cara kau semai ke tu. Mula menghadap kepada Baitul Maqdis. Lepas tu menghadap kepada Kaabah pula. Lagu mana ni? Kok Yahudi kata. Tu saya qulus sufaha tu. Sebenarnya hak Allah belakang timur dan barat ni. Dia suruh kau tu. Kan dia jadi masalah. Lepas tu hak mati dalam keadaan duk menghadap kau nu lagu mana? Saja kau? Tak. Tidak saja semaya itu. Iman di situ dengan makna salah. Salah tu gapo? Tidak amalan. Misalnya. Itu satu. Lepas pada tu Imam Bukhari nak ceritanya iman dengan amalan ni oleh kerana satu. Hak tu lah.
Kita tak boleh pisahkan. Amalan tu sebahagian daripada iman, sebahagian juzuk yang tidak boleh dipisahkan. Jadi kalau kita kata amalan dengan menggunakan lafaz iman, tidak salah. Sebab dalam iman tu ada makna amalan. Tak jadi seseorang tu kalau iman gitu saja, tak ada amalan, tak jadi. Misalnya kita nak mengucap, tidak amalan mengucap. Perbuatan lidah ke tu, perbuatan ke tu. Patut kita akui Nabi SAW benar. Kita akui pada gitu saja. Kita buat kan, kita semaya tu, dia suruh semaya. Semua ada kaitan tu. Tidak ada artinya percaya kepada Nabi, percaya kepada Quran, dia suruh semaya, kita tidak semaya. Iman. Iman dah tu. Dia ada kaitan tu. Nak ceritanya sehingga kita boleh tukar tu. Setara tu. Sekali rapaknya amalan ni dengan iman. Sehingga dalam hadis tu disebut iman, tapi sebenarnya maksudnya amalan. Seperti dalam Quran tadi lah, sebut iman, tapi maksudnya amalan. Tak pelik. Itu cara Imam Bukhari buat. Itu sah penyelesaian. Yang keduanya, dia tengok. Cuba perhati kalau kita kata pasal ni kan hadis ni, qala Wuhaib haddatsana Amrun al-Hayah wa qala khardalin min khairin. Khairin ini. Tadi riwayat Imam Malik, hak dia kata min khardalin min iman, itu satu seberat biji sawi iman. Dalam riwayat Wuhaib bukan min khardalin min iman, tetapi min khardalin min khair. Khair itu apa? Kebaikan. Kebaikan itu kan berupa amalan. Dalam bahasa Arab khair ini dia makna amalan. Artinya Nabi SAW sendiri sebut ada kalanya iman, ada kalanya khair. Iman dengan khair itu hak tullah tu. Hak tullah. Hak khair itu amalan. Jadi kalau saya bubuh dalam tajuk ni amalan, tak jadi masalah. Dalam tarik yang lain, jalan riwayat yang lain, iaitu Wuhaib, anak murid kepada Ammar bin Yahya ni juga serupa dengan Imam Malik juga. Dia ambil daripada Ammar, guru dia, kepada khardalin min khair, bukan khardalin min iman. Daripada situ kita tahu iman di sini dengan makna khair. Khair itu apa dia? Amalan yang baik. Situ Imam Bukhari nak pergi situ. Dia kata kena tengok kepada riwayat tu kan. Sebab itu dia mari. Sebab itu dia mari tu. Soalnya kalau hak ni hak lebih tepatnya dengan hak Bukhari. Tajuk dia tu sepatutnya hak ni lah. Dia riwayat secara musnad. Ni benda halus tu. Sini kan dia bagi sanad yang lengkap. Ismail hadatsani Malik an Amr bin Yahya gini ni. Hak ni kalau nak kiranya riwayat Imam Malik ni daripada Ammar ini, kalau nak kira nak banding dengan Wuhaib ni kurang sikit. Sebab apa? Dalam riwayat Imam Malik dia ada syak Imam Malik. Fi nahril haya awil haya. Syakka Malik. Imam Malik syak. Hak Nabi sebut sini nahril haya ataupun nahril haya. Syak. Sedangkan Wuhaib tak ada syak. Dia kata al-haya. Tu tengok. Qala Wuhaib haddatsana Amrun al-haya. Nabi kata dalam sungai kehidupan. Lepas tu khardalin min khair. Jelas tu. Lebih sesuai dengan tajuk Imam Bukhari buat ni. Kalau nak kiranya lebih menepati dengan tajuk yang dia buat tu, kalau dia ambil ni letak di tempat hak tu riwayat Imam Malik tu. Tapi apa Imam Bukhari buat gitu? Tu benda pelik je. Cara Bukhari ni pelik. Kalau kita tak ayat ni, tak ada kelebihan Bukhari. Tak ada. Lepas tu kita kata aduh ayat warga dia benda lagu ni. Boleh jadilah kita setuju dah. Berasa halus benar. Memanglah halus. Kalau kita tak ayat seni dia tu, tak nampak kelebihan dia. Bapa dia mari hak ni dia mari sini. Sepatutnya hak ni dia orang panggil qala Wuhaib. Ini orang panggil riwayat Imam Bukhari ta'liqan, secara ta'liq. Hak ni dia mari secara ta'liq. Dia tidak buat mari asalatan, mana sebagai asas riwayat dia. Hak mari penuh sanad tu riwayat asas orang panggil. Hak dia mari tidak penuh sanad itu riwayat ta'liq. Sepatutnya hak ta'liq tu jadi hak asas. Sedangkan riwayat ni ada
Dalam Bukhari ni sendiri, dia tempat lain, sini dia tak amal. Hak dengan sanad, cukup sanad ni, bukan tak ada sanad ni. Imam Bukhari buat mari sini, zahirnya nampak tak ada sanad, tak lengkap sanad dia. Tetapi sebenarnya lengkap. Apa dia buat gitu? Tadilah dia nak cerita, iaitu hak min iman ini pun dengan makna min khair juga. Dengan makna min khair juga. Jadi hak ni min khair ini sebagai tafsiran, sebagai syarah kepada min iman. Itu apa makna iman? Makna min khair. Kita tahu mana berdasarkan riwayat yang lain. Jadi tak jadi masalah. Sebut sini utamakan iman itu sebab apa? Utamakan iman itu sebab orang duduk keliru tentang iman itulah. Orang duduk ingat iman ini kosong, makna tasdik saja, membenarkan saja, tak ada amalan pun tak apa. Imam Bukhari nak cerita tidak. Kita kena tengok syarah hadis juga. Dia kata iman ni dia apa makna? Khair, mana dia? Amalan. Mana kita tak boleh pakai mengikut zahir asal dia, makna dia tak boleh. Kita kena tengok hadis juga. Dalam hadis yang lain dia sebut min khair di sini. Maknanya iman di sini dipakai dengan makna khair. Jadi kalau saya buat fil a'mal, berbeza ahli iman dalam amal, tidak salah, bahkan tepat ni. Sebab yang dimaksudkan di sini pun iman di sini maknanya amalan, bukan tasdik saja-saja seperti yang dikehendaki oleh puak Murji'ah tu, mana membenarkan dengan hati saja. Lepas tu ikutlah nak buat lagu mana pun. Nak sembah tu pekong pun tak apa, nak makan benda-benda yang haram pun tak apa. Tidak lagu tu orang panggil Islam. Hak Nabi SAW nak ni, hak Quran nak, hak hadis nak, tidak lagu tu. Islam yang di samping membenarkan dalam hati, ada buat sesuatu, ada buat. Lepas tu dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang mufassal. Ini istilah hadis. Ni riwayat ni Imam Bukhari isyarat ni dia hak rekah. Dalam riwayat dia hak panjang, Abu Sa'id Al-Khudri hak panjang, situ jelas menunjukkan hak berbeza-beza ahli iman ni di dalam amalannya. Dalam Bukhari ni juga ada. Kena tengok tu. Sebab tu macam Bukhari dia tak boleh tengok setepat, dia kena tengok lain. Misalnya di sini disebutkan Imam Bukhari menyebutkan dalam Kitabut Tauhid, Imam Muslim dalam Kitabul Iman, riwayat ini secara terperinci, hak detail dia, riwayat hak detail dia hak mana, iaitu apabila orang berkumpul di padang mahsyar, maka bersujudlah kepada Tuhan. Lepas pada tu, lepas dia cerita kita perekah dia tu, lepas pada tu direntangkan sirat. Maka ada yang pergi masuk syurga, ada yang masuk neraka. Pada ketika itu orang-orang yang beriman ni minta lah, minta pertolongan, minta syafaat lah. Dengan orang-orang yang sudah masuk ke dalam syurga tu, minta syafaat. Maka Allah SWT pun kata kepada orang-orang mukmin ni, hak nak beri syafaat ni, dia kata apa? Puak-puak ni minta dulu, Rabbana, sebabnya apa masuk neraka. Hak ni orang kita kenal, apa masuk neraka, kita masuk syurga. Dia pun tanya, puak-puak ni, puak-puak yang kemudian yang diberikan syafaat ni untuk dia, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusallun wa yahujjun. Tuhan kata dia, mereka itu berpuasa juga bersama kami dahulu, bersalat dan berhaji. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, akhriju man araftu, keluarkan orang yang kamu kenal. Ni keluarkan. Tuhan beri dia ni syafaat, dia boleh beri syafaat pada hak duduk dalam neraka, keluarkan. Fatuhramu suwaruhum 'ala an-nar, fayukhrijuna khalqan kathiran qad akhadhat an-nar ila nisfi saqayhi wa ila rukbatayhi, thumma yaqulun rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bihi, fayaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min khair fa akhrijuhu, fayukhrijuna khalqan kathiran thumma yaqulun
ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون لم يبقى إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة يعني فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. Ini hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang panjang, ia ada dalam Bukhari. Di sana dengan jelas disebutkan khair, bukan iman. Jadi kalau disebutkan dalam hadis ini iman, maksudnya khair, amalan. Dan contoh-contoh dia buat di sini dari segi amalan. Cuba kita perhati ni. Tuhan, mereka berpuasa bersama kami, bersembahyang dan berhaji. Tuhan pun kata kepada mereka, keluarkan orang yang kamu kenali. Maka muka-muka mereka dihalang daripada neraka. Mana tidak kenalah. Mereka pun mengeluarkan sekian ramai orang yang mana neraka telah pun menyiksanya hingga ke separuh betisnya, hingga ke lutut. Kemudian mereka berkata, Tuhan, tidak ada lagi sesiapa pun orang yang engkau suruh kami keluarkan itu ada di dalam neraka. Tak ada dah. Tuhan pun kata kembali semula. Orang yang kamu dapati ada di dalam hatinya seberat dinar kebaikan, kamu keluarkan. Maka mereka pun keluarkan sekian ramai orang. Kemudian mereka berkata, Tuhan, kami tidak ada meninggalkan sesiapa lagi yang engkau suruh kami keluarkan itu. Tak ada dah. Kemudian Tuhan pun kata, pergi lagi. Sesiapa yang kamu dapati di dalam hatinya ada seberat separuh dinar kebaikan, kamu keluarkan. Mereka pun keluarkan sekian ramai pula. Kemudian mereka berkata, Tuhan, tidak ada dah, kami tidak meninggalkan sesiapa lagi orang yang kamu suruh kami keluarkan itu. Kemudian Tuhan pun kata, pergi lagi, kembali semula. Sesiapa yang kamu dapati di dalam hatinya ada seberat zarrah khair. Sini semua dia sebut khair berlaku. Lepas tu contoh sebut tadi dia tu semaya juga, haji juga. Semaya haji juga dia. Berupa amalan lah tu. Hak orang apa? Hak orang apa? Lalu dia kata dulu dia semaya juga. Dia puasa juga, dia begini juga. Lepas tu mereka pun keluarkan sekian ramai pula. Kemudian mereka berkata, Tuhan, kami tidak meninggalkan apa-apa kebaikan lagi di dalam neraka. Tak ada dah. Fayaqulullah, ketika itu Allah berkata, malaikat telah memberi syafaat, nabi-nabi telah memberi syafaat, orang-orang mukmin pun telah memberi syafaat. Tidak ada yang tinggal lagi kecuali Arhamur Rahimin, mana aku sendiri. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka digenggam satu genggaman daripada neraka, Dia mengeluarkan daripadanya sekian ramai orang yang tidak pernah buat apa-apa pun kebaikan. Cuba perhati. Tidak pernah buat lam ya'malu khairan qattu. Tidak pernah buat apa-apa pun amalan kebaikan. Qad adu humama, mereka ini sudah berubah menjadi arang. Kita lega. Allah pun mencampakkan mereka ke dalam satu sungai di muka, di hadapan syurga. Dipanggil sungai kehidupan. Sungai kehidupan. Mereka pun keluar, tumbuh. Supaya tadi lah. Tumbuh seperti mana biji tadi. Supaya tadi. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang mufassal, yang terperinci. Di dalam riwayat ini disebutkan khair, bukan iman. Tuhan Imam Bukhari nak, dia buat tajuk di berdasarkan hak tu, hak panjang tu, bukan hak rekah ni. Berdasarkan hak panjang. Dalam ni semua sebut khair.
Jadi begitulah. Sini Ustaz, selagi dia tak ada iman, maknanya dia buat maksiat atas dunia ni, akhirnya dia masuk syurga jugalah. Mana Ya. mengikut maksud hadis ni. Begitu memang. Tetapi amalan itu ada kelebihan lah. Mana dia masuk syurga dulu, dia dapat lebih, dia dikeluarkan daripada neraka dulu. Amalan itu tetap ada. Sebab apa? Apa ni dulu Imam Bukhari bahada kan, amalan ni, maksud amalan di sini bukan amalan zahir saja, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Dulu kita sudah jumpa dah Imam Bukhari mari ayat. Tetapi Tuhan mengambil kira salah apa-apa yang diusahakan oleh hati-hati kamu. Dia sebut kasabat. Hati kasabat. Mana hati ni pun buat kerja juga. Amalan hati tu ada. Dengan sebab itu, kalau seorang tu niat, dia berazam, dia niat sungguh nak buat, Tuhan kira. Tuhan kira. Sebab apa? Padahal amalan hati je. Nak ceritanya amalan tu lah. Amalan ni banyak peringkat. Hak paling rendah sekali amalan hati. Dia tak sedih, dia membenarkan Tuhan, membenarkan Nabi. Hak tu sekurang-kurang. Ada juga amalan tu. Amalan tu orang panggil, iaitu amalan apa? Amalan hati. Jadi anak nanti mungkin masalah ini ada satu rencana dalam televisi yang baru ni. Saya rasa tuan-tuan pun pada tengok dah ni. Itulah usik-usik syahwat. Tengok tak? Dengan para artis. Ada satu para artis, dua orang artis wanita. Seorang tu dah berumur lah. Dia kata dia akan berjuang dalam seni ini habis-habisan, tapi dia juga tidak meninggal apa yang Islam suruh. Jadi ke mana kedudukan ni? Ya, tak jadi masalah. Memang betul Islam ni mana tidak menghalang seni tu. Betul kalau sungguh lah. Kalau sungguh. Dan kena jagalah semua sekali tu. Peraturan-peraturan itu. Dia kata nak jaga macam mana Ustaz? Kalau dah berlakon tu bukan suami isteri. Itu suami isteri. Itu tak boleh lah, pada tak boleh. Ada ciutannya, tapi ibadat buat juga kata dia. Saya buat ibadat kata dia. Kenapa saya dikutuk kata dia? Itu masalahnya. Ni lah di akhirat besok ada macam-macam orang ni. Di antara orang ni separuh tubuh dia tu orang, separuh tubuh dia tu tidak orang. Ditunjukkan kepada Nabi SAW begitu. Dalam hadis Bukhari juga. Ditunjukkan kepada Nabi SAW ni macam-macam lah. Ditunjuk duduk berenang dalam darah pada macam-macam lah. Di antaranya dalam hadis tu akhirnya dia sebut ada orang yang separuhnya orang, separuhnya tidak. Separuhnya comel, paling comel, separuh lagi hudu. Jadi separuh itu kita nak kata kok mana? Kalau atas ke bawah boleh juga, ataupun belah tubuh ni. Kalau belah tubuh ni boleh jadi macam buku itulah, anatomi itulah. Jadi hak mana satu sebelah ni nampak dengan kulit, dengan isi ke apa, sebelah ni kerakau. Hak lagu mana ni, apa ni orang ni? Nabi tanya malaikat tu yang bawa dia. Akhir sekali dia cerita, inilah orang yang khalaqtu amalan salihah wa akhar sayyi'ah. Tu jawapan ni. Inilah orang yang mencampur baurkan amalan yang baik dengan hak buruk. Hak molek pun ada juga, hak buruk pun ada juga, tetapi Tuhan memaafkan mereka. Kemudian jadi molek juga. Lepas pada tu jadi molek, comel jadi. Mana selepas melalui setelah melalui itu, mana orang nak tengok belakang lah ni. Mana kalau kita andaikan dia tak ayat dalam tu. Kalau kita andaikan sebelah ni maknanya penuh dengan isi, dengan kulit molek comel, sebelah lagi kerakau. Selama mana duduk lagu tu? Semua orang tahu, semua orang tengok. Dia keadaan pada masa ni mana sejauh mata memandang nampak lagi. Dengar pun lagu tu juga pelik lah. Boleh dengar belakang, walaupun jauh, walaupun besar pada masa tu, nampak belakang, dengar belakang. Dengar belakang, nampak belakang. Kita mungkin mudah sikit nak faham ni tu lagu mana. Dengan adanya TV yang besar tu tak, tunjuk di tingkap mana-mana pun nampak lah. Lepas tu dengan adanya speaker ni, kita kata tak, dengar belakang duduk di tingkap mana-mana pun nak mudah faham.
Tapi keadaan pada masa tu tak tahu lagu mana. Tapi dengar belakang, tengok belakang, macam-macam. Hak di pada masa. Hak saat ni lagu mana? Lagu tu bimbang lah. Bimbang. Nak ke lagu tu? Bimbang lah. Jadi kalau seni tu pada dasarnya, pada asasnya tak ada masalah, tak apa. Memang molek seni dalam Quran sendiri pun ada seni. Tetapi cara tu, dia tak boleh lari, dia tak boleh buat murjiah. Tak boleh buat murjiah. Ni kita berlakon saja, jadi kita jadi kafir. Tak boleh jadi Firaun, tak boleh. Walaupun berlakon, tak boleh. Sebab apa kita jadi orang kafir? Baiklah, kalau berlakon menggunakan nama sajalah. Dia tu Melayu, tapi dia guna nama. Kalau nama tu mungkin lain lah. Nama tu nama tu lain. Nama ni tak boleh kira. Saya ingat dalam satu lakonan gerak kos, saya rasa perempuan tuan mesti perhati benda ni. Saya minat gerak kos ni. Pasal tengok polis berlawak ya. Dia buat operasi dari bulan puasa. Jadi hak Islam ni mana apa masa buka lah. Jadi kawan seorang tu menung tak saya makan. Jadi kawan dia tanya pasal apa awak tak makan ni. Malu lah muka saya tak puasa, kata dia. Mana dia menganggap dia orang bukan Islam lah. Tapi dia tu pelakon tu orang Islam, orang Melayu kita lah. Ya mungkin ada pendapat lain lah. Tapi pada saya lah, ni termasuk dalam murjiah. Tak boleh. Dalam Islam dia tak boleh pura-pura wak lolok beberapa perkara, kan maklum dah. Tak boleh. Pura-pura wak lolok lah kita kata. Berlakon-berlakon ni wak lolok. Tak boleh. Kalau tidak dia jadi murjiah. Sebab murjiah tak apa. Ahli sunnah tak boleh. Tak mungkin kalau ada pendapat lain tu, wallah alam lah. Tapi bagi saya berdasarkan dalil-dalil ni, benda-benda macam tu tak boleh. Nak gurau, nikah, talak, kan dalam hadis pun sebut juga. Lagi memerdekakan hamba. Masalah iman ni orang tak gurau. Tak boleh buat main-main. Jadi kalau tidak, dia jadi pokok ni murjiah. Bagi murjiah tak apa, tak jadi apa. Jadi Firaun pun tak apa, semua tu pekong pun tak apa. Gitu. Ahli sunnah tak boleh. Walaupun wallah berlaku sekali tak boleh. Itu pandangan kita lah. Pandangan orang lain tu serah ke dia dah. Pandangan kita lah. Kita kata tak boleh. Kalau mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah tak boleh. Mungkin kalau orang lain ada pendapat dia, serah ke dia lah. Jadi begitulah. Sebelum start begitu, lanjutkan kepada hak minggu lepas hak anak tanya berhubungan penghukuman berani mati. Dan mari berlaku satu penghukuman yang terbesar di Iraq antara Sunni dan Syiah. Lagu mana ni? Mana ramailah kumpulan Syiah mati ya. Ratusan orang. Jadi Sunni yang membuat serangan tu. Lagu mana tu kedudukan? Ya, ialah benda tu panjang cerita tu pula. Tu satu bab lain pula. Jadi sambungan, walaupun sambungan baru ni nak kita kata. Jadi Syiah ni semuanya tak betul belaka kau saat ataupun pasal kita pergi masalahnya. Dia tu mengaku diri dia Islam dan kita pergi bunuh sesama Islam. Jadi mungkin kita boleh sambung ni sikit lagi nah. Sikit lagi dah. Lepas tu kita insya-Allah. Waktu setakat mana dah lah dah. Jadi dalam riwayat Malik di sini dia ada syak Nahril Haya ataupun Haya. Sungai Malu. Haya tu, Haya ada setengahnya mengatakan begitu, Sungai Malu. Ataupun Nahril Haya, sungai daripada hujan.
Yang disebutkan begitu. Hayat tu dengan makna hujan, ataupun hayat mana sungai kehidupan. Kalau kita tengok dalam riwayat Wuhaib, dia tak ada syak, sungai kehidupan. Maknanya kalau masuk dalam sungai itu hak mati menjadi hidup. Gitu. Kira-kiranya riwayat Wuhaib ini lebih jelas lah. Kalau nak kira dari segi ilmu hadis ni, riwayat yang ada syak dengan tidak ada syak lebih kemah hak tidak ada syak. Gitu mengikut kaedahnya. Walau bagaimanapun Imam Bukhari nak ajar di sini, satu riwayat dengan riwayat yang lain ni dia saling menjelaskan, saling menghuraikan. Jadi kalau kita tak berapa jelas dalam satu hadis ni makna dia, kita kena tengok dalam hadis yang lain. Misalnya Imam Bukhari dia isyarat, tapi dalam kitab Tauhid baru dia sebut hak lengkap. Di situ nahril hayat, tak ada syak. Dan min iman itu bukan min iman tapi min khair. Itulah yang menjadi asas kepada dia dalam buat tajuk ni. Jadi nampaklah maknanya hebat dia tu. Tidak nampaklah dia tak pandai tu. Kalau kita baca kitab ni, ada pun orang yang ikut suka hati dia tu, dia boleh kata macam-macam lah kepada Imam Bukhari ni. Dan yang paling kuatnya, ni sehubungan dengan soalan saat ni jugalah, paling kuatnya mengkritik Imam Bukhari ni, cuba merendah-rendahkan Imam Bukhari ni, Syiah lah. Syiah. Tu. Paling kuat kalau kita tengok, dia mesti ada unsur orang-orang Syiah. Hak sani hak kita sebut sani Afwan Sahih Al-Bukhari tu, orang Syiah lah tulis. Orang Syiah lah tulisnya. Jadi mereka cuba menampakkan Bukhari ni rendah, Bukhari ni tak pandai. Bahkan dia sebut nyanyi macam-macam. Sedangkan kalau kita tengok sani, Imam Bukhari ni bukan main-main. Mana kalau iman tu dia pakai dengan makna khair, dalam Quran pun ada lagu tu, dalam hadis ni ada. Saat ni kita tengok dah. Itu pada pandangan kita dalam kitab-kitab kita. Kalau orang tak mengaji lah, baca hak tu dah teruk. Maka boleh jadi orang, boleh jadi Syiah, tak kena gaya. Pas Syiah ni pun kita sebut dah lah, sebelum pada ni pun sebut dah, dia tidak Islam. Bukan semua Syiah, bukan semua Syiah. Syiah hak ada learning lah, ada learning. Hak duduk sibuk di Iraq ke apa, dia tidak Islam. Lepas tu kata dia mengaku belaka. Buat Qadiani baru dia mengaku Islam. Qadiani ni dulu, satu ketika dulu orang tidak kata dia tidak Islam. Setelah kemudian sibuk bukan main, bahah sana sini, bahah kok tu, bahah kok ni, akhir sekali jelas memang dia tu tidak Islam. Syiah ni pun dia ada pasal ada ketika nampak macam jelas, ada ketika tak jelas. Sebab apa? Sebab dia pandang ngelik, orang kata. Dia pandang ngelik. Beza kau Syiah di Iran dengan Syiah di Iraq? Hak tu lah. Hak tu lah. Syiah di Lubnan, hak tu lah. Cuma dia adalah setengah-setengah tempat tu adalah pecahan-pecahan Syiah yang lain, tapi hak besarnya hak ni lah. Jadi kalau orang ahli sunnah buat gitu, dia kira Syiah ni semua Yahudi dah. Kalau Yahudi tu dengan Yahudi tu dia buat lagu tu, Syiah ni pun lagu tu juga dia kira. Sebab apa? Hak duduk bunuh Leni tu, orang Syiah lah bunuh. Bahkan lebih sedap kedudukan dia nya. Sebab apa? Sebab kerajaan tu orang-orang Syiah, mereka sokong. Sedap lah nak bunuh orang ahli sunnah. Jadi orang ahli sunnah tak ada cara lain melainkan dengan cara begitu. Itu cerita. Jadi apabila, ialah panjang cerita. Ya. Yalah. Boleh nampak lah. Dia tak boleh. Dia sebab apa? Sebab duduk bersekongkol dengan mereka, duduk tekan orang ahli sunnah. Sekarang ni kalau kita jumpa kubur ni lah dikebumikan beramai-ramai ni, kalau kena senjata, kena gitu ni, orang ahli sunnah. Jadi caranya orang ahli sunnah balas gitu. Sebenarnya dia tak boleh. Supaya dengan boleh kepada orang kafir, supaya dengan boleh kepada mereka juga lah. Kalau boleh kau Syiah pun.
Mula dia Iran, lepas tu dia pergi ke Iraq, lepas tu dia akan pergi lagi. Di Lebanon ni dia kau makan. Dia panjang cerita lah kalau nak bahas dari segi politik, dari segi gapo dia makan. Lepas tu dia pergi ke mungkin Kuwait, dia kau rapat. Lama-lama dia menguasai Mekah dan Madinah. Dalam keadaan lagu mana dia duduk tanah kat orang, duduk sebar kat orang. Syiah ni Islam juga, Syiah ni Islam juga. Kalau kita terima, akhir-akhirnya kita terima juga. Apa salahnya? Bukan mereka yang menguasai Mekah dan Madinah tu kita kata. Kau Syiah ni pun Islam juga. Habis. Ketika itu kita takut gapo dia ada dalam kitab-kitab dia sebut ni. Dia akan istihad Imam Mahdi dia keluar. Bila Imam Mahdi dia keluar, Imam Mahdi dia buat gapo? Imam Mahdi dia akan bongkar kubur Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Dan dia mereka. Dia boleh buat lagu tu. Dan akan disalib Abu Bakar dan Umar. Disalib. Depan orang ramai di istiad ni, inilah penjahat, inilah perosak agama. Gitu ke? Gitu ke keadaannya? Itu bahaya. Pokok dia lah ni, pokok dia pergi. Dia pergi. Inilah salah satu sebabnya. Yang dulu tu Imam Hudzaifi dulu kan, Imam ni tulis kitab kan, tulis risalah. Dia tengok sendiri orang Syiah pergi kubur Nabi tu, dia ludah dekat kubur Nabi. Tapi lepas pada tu dia tak boleh nak kecek. Dulu kan, satu ketika dulu. Benda-benda macam ni, macam mana kita nak kata Islam? Lepas tu banyak lagi lah lain. Dia kena baca buk tentang Syiah lah. Baru tahu Syiah ni setara mana. Dia tak lagi. Begitulah. Tapi untuk nak menutup dah orang nampak ni Syiah ni sekongkol dengan mereka, Syiah ni begini-gini, dia buat ke mana politik dia? Biarlah kita sebut dah sikit lah, masuk luar sikit lah. Dia pergi lawan dengan Israel. Lawan dengan Israel. Israel pun pergi serang, lawan. Sementara tapi sementara. Jadi dia apa tujuan? Dia nak ayatnya Syiah ni memang menentang Israel, menentang mereka. Sebab orang kau nampak ni di Iraq ni, nampak dia ni sekali dengan siapa? Dengan Amerika. Jadi dia buat gitu. Jadi keliru pula orang sana. Di mana-mana pun keliru. Orang kata dia menentang Yahudi ni, kalau tidak macam mana perang. Tetapi hak perang tu sebulan je. Sibuk dah dunia ni. Pakat beri bantuan. Hak di Palestin lama mana? Pakat hari ni siapa dia cakap? Hak ahli sunnah. Siapa dia nak tolong? Tak ada orang tolong. Kalau tolong senyap-senyap. Hak dikatakan Hizbullah ni boleh tolong. Minta derma rata dunia. Mari juga tempat kita. Mereka kata-kata kepada dia. Cuba kalau Al-Qaeda minta derma lagu, nak jadi lagu mana? Cuba fikir. Apa yang boleh elok? Mereka boleh elok ni. Orang yang menentang Israel pergi kutip derma rata. Lepas tu kita nak pergi derma rata dia kaya dah. Kaya dalam TV pun tu baik. Orang-orang kena bom ke apa tu, dia nak buat semula rumah. Sebab dia bukan kerajaan Lebanon, Hizbullah. Mana kaya dia. Tak betul juga Hizbullah ni. Hizbullah ni kau ni Syiah ni lah juga. Tak betul. Hak lagu tu sebentar. Dia nak menggelirukan orang. Hak Palestin jap bila lah pakai hari ni kena sembelih, tak ada siapa dia cara. Cuba kalau kita secara terbuka, boleh kau nak sokong Palestin? Payah. Tapi kita dah puji Hizbullah ni. Iyalah. Tak boleh. Sebab tu betul macam fatwa Arab Saudi tu, dengan jelas dia kata tak boleh sokong Hizbullah. Sebab apa dia Syiah? Pula lain-lain pula kata ni main puak pula. Dia kata main puak pula, nak pecah belah Islam. Tak lagi. Kalau dia betul-betul lah Hizbullah ni betul-betul lah mengancam dia, setara mana kalau semua sekali Lebanon tu nak lawan dengan mereka, yang orang duduk takut pun sekeliling ni mereka, bukan ya Israel tu. Apa dia tidak beracun? Boleh kalau nak teruskan perang. Tapi kat orang nampak hebat Hizbullah tu. Hak tu naknya orang Islam ni berasa Hizbullah tu hebat.
Dunia lain tak berani buat gitu. Dia tu hebat. Jadi orang nak kepada kepimpinan dia lah pula akan datang. Tu permainan dia pada pandangan kita lah. Kita sebab gini, dunia Islam hari ini telah beri penumpuan kepada Iran. Sebab Iran apakah ni lawan mereka semacam masalah senjata nuklear ni. Jadi kita mengangkatkan Iran ni sebuah negara Islam lah. Jadi kedudukan ini sebab tu Syiah makin kuat. Dia masalahnya ini kelemahan kita. Masalah kelemahan kita. Sebab baru ni kita cerita dah. Macam Malaysia kan. Kalau nak kira kerajaan Malaysia rasmi, dia tak terima Syiah. Dia kata Syiah sesat. Tapi apa dia terima main ngaji Quran? Tanding. Kalau nak kira. Sebab tu kata kita ni lemah. Arab Saudi tu memang jelas dia kata Syiah ni kafir. Syiah tidak Islam. Apa dia pergi Masjidil Haram duk tawaf. Sebab tu kata ayo Pak kita tahu Islam ni atas dasar ke dia, akidah ke dia, ke dakwah gitu. Hafiz Al-Asad tu Nusairi, Hafiz Al-Asad dulu. Nusairi ni Syiah lebih teruk lagi daripada Syiah ni. Banyak lagi lah lain-lain. Timur belakang, Islam belakang. Masuk dalam OIC. Kepala ke mana nak bincang apa-apa? Tak boleh. Kepala tu tidak serupa, akidah tu tidak serupa. Itulah kenyataan dunia sekarang ni. Nak tak lagu mana kita nak boleh buat apa kita. Itulah. Anda ada YC ni munafik ada dah kumpulan munafik. Tentu dah. Tapi dah kita terima semacam Islam. Sakit dah ada. Misalnya Malaysia ni terai dah. Jakim ke apa orang susah. Syiah ni kan. Lepas tu apa yang panggil je? Kalau dia menang tidak akan jadi keliru orang tengok. Tu. Pak kita kata dia tak percaya kepada Quran tu, bisa kita mau tu ngaji. Dia pernah jadi Johan. Memanglah akan mengelirukan semua ni. Pak kalau Arab Saudi tu kata apa ni Syiah ni tidak Islam, apa dia boleh benar pergi Mekah? Boleh kau kafir pergi Mekah? Kan keliru kan juga. Padahal Tuhan sudah kata dah. Ya ayyuhallazina amanu apa ni? Innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadha. Orang-orang musyrikin tu najis. Lepas pada tahun ni demo tu tak boleh masuk dah dalam Masjidil Haram selepas pada tahun ni. Ya dah kan? Tak boleh masuk tu bukan makna kalau masuk jadi curah perut ke apa. Dak, maksudnya hak berkuasa itulah tidak akan benar. Semua nabi tak benar orang musyrikin dulu pergi tawaf. Lagu itulah kuasa, guna kuasa. Sekarang ni kata kuasa pun mana dia guna kuasa tu? Tak guna kuasa. Mana lemah sebab tu kata kita ni lemah. Mana sekarang ni masalah tanah haram ni sudah dicemari lah maknanya. Pada hakikatnya. Dia sendiri kata kafir, lepas tu dia benarkan. Dia nak jaga ke apa tak tahu. Sebab tu kata payah. Payah. Kita yang kita kata musyrikun tu Nabi SAW kata dalam buku saya tulis tu kan, Syiah Rafidah tu. Syiah ni dia Rafidah. Dia mengaku dah dia pun Rafidah. Nabi SAW sudah kata yakunu qaumun fi akhir zaman yusammawna ar-Rafidah yarfuduna al-Islam wa yalfizuna qatiluhum fa innahum musyrikun. Billah dah tu dalam hadis. Dalam buku tu berapa tu merujukkan kita hadis sebut. Akan ada golongan yang dipanggil Rafidah. Dia ngaku dia Rafidah. Mereka mendakwa Islam, yalfizuna al-Islam, yarfuduna al-Islam wa yalfizuna. Mereka sebenarnya menolak Islam tapi mendakwa Islam. Qatiluhum, kamu kena lawan habis-habisan. Fa innahum musyrikun, sebab sebenarnya mereka itu adalah orang-orang musyrikun. Banyak tu kalau kita perhati Rafidah. Dia menolak Islam sebenarnya tapi dia dakwa Islam. Yang ketiga Nabi suruh lawan. Kalau tak lawan jadi lagu mana? Nabi suruh lawan. Kalau tak lawan jadi lagu mana? Dulu Iran tu Tirmizi, Abu Daud, Sijistani, semua tu orang Iran, ahli sunnah. Jadi yang sekarang ni apa? Sebab tak ada ni. Kok Nabi kata qatiluhum ni tak ada usaha. Yang keempatnya sebenarnya fa innahum musyrikun. Syirik pokok dia ni. Tak syirik guna kata Sayyidina Ali macam-macam tu. Panjanglah ceritanya. Sebab tu kata tak boleh pergi. Kalau tengok berdasarkan ilmu gini.
Hak orang nak buat tu suku pasar. Kau siapa nak buat tu suku pasar. Berdasarkan ilmu, berdasarkan hadis tak lagi. Lepas tu hak hadis kata tu memang betul. Memang betul. Apa ni, tidak musyrikun guana. Dia kata iman 12 dia tu tahu segala pasir di bumi, tahu segala bilangan titisan hujan. Tak musyrikin. Sayyidina Ali tu Tuhan lah sampai ke peringkat tu. Tapi dia tidak ngaku. Kalau kita tanya mula-mula, dia tak ngaku. Menolak Islam. Memang tolak Islam. Sebab itu dia tolak Bukhari, tolak gitu gini ni. Nak menegakkan dia tak betul. Sahabat kafir, tolak Islam. Tapi dakwa Islam. Tepat tu hadis tu kata. Lepas tu Rafidah, dia sendiri mengaku Rafidah dalam kitab-kitab dia. Dia bangga dengan nama itu. Lepas tu nak kata siapa dia lagi? Orang-orang yang terima tu dia tidak tahu. Itu saja. Kalau orang yang tahu tak lagi. Sebab kita berdasarkan kitab dia, berdasarkan kenyataan hak sebenarnya Syiah ni tak boleh. Tapi dia jadi boleh tahan lama tu sebab apa? Kalau kita tengok Khawarij, mana ada lah ni. Bukan ajaran-ajaran sesat lain tak ada lama. Pasal apa? Pasal dia tidak pandang ngelik. Dia tak ada buah taqiyah. Dia ada satu senjata dia, taqiyah dia paling besar ni. Dia boleh pura-pura. Dia boleh pelawak, boleh pahala besar pelawak. Sebab tu dia boleh tahan lama. Kalau kita kata awak tak percaya ke Quran, bila dia kata? Dia cuba buktikan. Dia cuba buktikan ya dia ni ingat Quran. Dulu satu ketika dulu buat mari rata, tempat kita dia pun tertipu juga, terkena lah. Jadi semaya tarawih, mana dia boleh royak. Ayat ni duduk mana? Boleh royak. Cekak lah. Cekak. Mana dari segi ingat Quran tu. Lepas tu kita ni terkeliru, suruh dia jadi tu imam semaya tarawih. Dia pun semaya. Padahalnya dia mana ada semaya tarawihnya Syiahnya. Tapi dia nak meyakinkan orang yang dia ingat Quran, molek dia pun. Dia buat. Dia boleh buat kerja lah. Pura-pura. Dia boleh. Pernah ni Kelantan kita ni mari. Beberapa tahun dulu. Memang lagu tu dia buat. Kita terkeliru. Awak pergi larak lah bagi masjid ni. Padahalnya dia kata semaya tarawih ni tak ada dalam Islam. Tapi dia boleh semaya. Dia boleh semaya. Kita terkena. Tak tahu dia semaya lagu mana. Lepas tu kita ikut orang yang tidak percaya semaya tu pun ada, tak ada. Kita ikut dia. Dia boleh taqiyah waktu tak tahan macam. Taqiyah ni pura-pura lah pelawak. Dia boleh pelawak. Dia boleh semaya alik belakang kita. Dia boleh. Daripada dulu sampai ke learn ni, Khumaini tu aja. Khumaini hak learn ni, pemimpin dia terkini lah kita kata. Dia kata semaya kalau dah kat qiyam ni batal. Tapi tak apa kalau taqiyah. Khumaini sendiri kata. Maknanya kalau dengar orang ahli sunnah, tak apalah. Perkara yang membatalkan tu tak apa, jadi tak apa. Kerana nak melera orang ahli sunnah ni. Bahaya lagu ni, bahaya. Buat munafik ni, Nabi takut benarnya. Susah. Pasal dia menyamar seperti kita. Itu hakikat Syiah. Tak lagi dah. Daripada zaman dulu lagi sejarah kerajaan Baghdad jatuh dulu, Syiah juga. Baghdad moden ni pun jatuh ni Syiah juga. Tengok, kalau tidak, apa yang mereka suka ke dia? Gomor sangat nak bunuh Saddam Hussein. Kita pun tidak sokong sangat Saddam Hussein. Cuma nak ayatnya alasan dia kemudian buatan Saddam Hussein ni dikatakan bunuh Syiah. Apa dia bersimpati sangat dengan Syiah tu? Apa? Kalau orang ahli sunnah ni mati di Palestin tu, dia nak tutup bela lagu tu. Kenapa perbicaraan Saddam pun berhubung dengan pembunuhan Syiah? Pembunuhan Syiah. Jadi apa dia nak bela sangat tu Syiah tu? Ada kena-mengena kan nak jadi mana dengan dia? Kita kata Biras. sebab tu kata dia benda ni halus, permainan halus. Bahaya. Kata dia Allah. Jadi lu, tapi kena Ambo Syiah nama tu Ustaz cerita semula. Khusus hari tu Syiah 2 jam. InsyaAllah.
InsyaAllah.